Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita dalam subjek mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Baik, hari ini kita akan tumpukan kepada buku aktiviti Bahasa Melayu. Buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Okey, dah nak selesai dah buku jilid 1 ni. Minggu depan kita akan mulakan jilid 2 ya. Baik murid-murid, kita akan tengok muka surat 88 dan 89 ya. Surat 88 dan 89. Baik, muka surat 88 ni kita akan fokuskan kepada kaedah membaca. Manakala muka surat yang kedua, muka surat 89, kita akan fokuskan pada kemahiran menulis ya. Okey, iaitu kemahiran menulis karangan ya. Baik, kita tengok dahulu muka surat 88. Baik, muka surat 88 kita kena baca dahulu. Okey. Kemudian daripada bacaan kita ini, di setiap perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan 4, kita kena nyatakan keempat-empat perenggan ini apakah nilai murni daripada apa yang kita baca itu ya. Jadi kat sini kena senaraikan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 nilai murni daripada petikan teks ini. Baik, kita baca sama-sama ya. Tajuknya ialah harga segelas susu. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjajah kuih dengan ibunya. Farhan meminta segelas air di sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Farhan ingin membayar harga susu itu, tetapi ditolak. Kini, kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba dia dijangkiti penyakit kulit dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Pada suatu hari, dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya. Sebelum keluar dari hospital itu, dia menerima sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Apabila dibuka, ada sekeping kad yang tercatat, inilah harga segelas susu. Okey, baik. Jadi kita tengok nilai murni daripada petikan ini. Baik, nilai murni yang pertama. Kita tengok semula pada ayat yang pertama. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjajah kuih dengan ibunya. Jadi nilai murni yang pertama dekat sini ialah menolong atau membantu. Okey. Yang kedua, selain daripada sifat Farhan yang menolong dan membantu, Farhan juga adalah seorang anak yang sangat rajin. Jadi nilai murni yang kedua ialah rajin. Baik. Dan yang ketiga, kini kanak-kanak perempuan itu telah cantik dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba
dia dijangkiti penyakit kulit dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Jadi dekat sini, gadis yang cantik ini dijangkiti dengan penyakit kulit. Jadi apabila orang yang kena penyakit ini, dia sanggup menahan kesakitannya sebelum dia dipulihkan ataupun dirawat oleh doktor. Jadi kanak-kanak perempuan yang telah dewasa ini mempunyai sifat yang penyabar. Jadi kita tulis kat sini ialah nilai murninya ialah sabar, dan juga dia berusaha untuk mencari doktor yang mampu merawatnya. Jadi dia adalah seorang yang sangat berusaha dan tidak berputus asa. Jadi tulis di bahagian ini berusaha. Kemudian dan dia juga tidak berputus asa. Jadi tulis berusaha ataupun boleh tulis tidak berputus asa. Okey, kemudian pada suatu hari dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya. Jadi dekat sini kan dia rasa gembira kerana dia telah pulih. Walau bagaimanapun dia susah hati tentang kos rawatannya. Jadi dekat sini apakah sifat yang ada pada dirinya? Ialah dia bersyukur. Kenapa? Kerana dia telah pulih daripada sakitnya. Dan yang terakhir ialah, apakah nilai yang terakhir? Nilai yang terakhir ialah membalas budi. Kerana apa? Kerana doktor yang merupakan di sini ialah Farhan itu sendiri yang telah menjadi doktor, dan dia membalas budinya dengan membayar kos rawatan gadis tersebut. Jadi dia membayar hasil daripada nilai yang telah gadis itu berikan ketika dia hendak minum air segelas susu. Jadi jawapan di sini yang terakhir ialah membalas budi. Jadi murid-murid sila senaraikan nilai murni yang telah saya sebutkan tadi. Dan jikalau murid ada nilai murni yang lain yang dapat selain daripada apa yang saya sebutkan, pun boleh senaraikan. Baik, kita pergi teruskan kepada muka surat 89. Muka surat 89, tulis karangan berpandukan gambar. Jadi murid akan menulis setiap ayat daripada teks ini, teks karangan ini. Lengkapkan dahulu jawapan ini berpandukan gambar dan juga perkataan yang diberikan. Jadi murid tulis, selepas sahaja tulis, murid dikehendaki menulis semula teks karangan ini dalam buku tulis bahasa Melayu 2 masing-masing ya. Jadi kalau murid kurang faham, saya harap murid boleh tulis sendiri dengan dibantu oleh ibu bapa. Pastikan murid menulis dengan format karangan, iaitu ada perenggan. Perenggan pertama di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, ada 4 dan 5. Ada 5 perenggan. 1, 2, 3, 4 dan 5 perenggan. Jadi murid kena tulis dalam bentuk perenggan. Macam mana kita nak kenal perenggan? Baik, tengok pada permulaan ayat, dimulakan perkataan pada itu di bahagian tepi sekali. Kemudian dia masuk kepada perenggan yang kedua, ada jarak lebih kurang 1 cm, iaitu pengunjung.
Di murid tulis jarak sedikit untuk masuk perenggan yang kedua. Perenggan ketiga pun sama, ada jarak 1 cm. Kanak-kanak, baru tulis kanak-kanak. Perenggan yang keempat, ada juga jarak 1 meter bermula dengan perkataan banyak makanan. Dan perenggan yang kelima yang terakhir, ada jarak juga di sini. Murid tulis penduduk taman, ada jarak dahulu baru tulis penduduk taman. Jadi saya harap murid boleh fikir dahulu apakah jawapan yang sesuai berpandukan perkataan yang diberi. Jika murid kurang faham ataupun tidak dapat jawapan, boleh bertanya dengan saya secara peribadi ya. Okey, itu sahaja kerja murid-murid hari ini. Sekian, terima kasih.